Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Oke, hari ini cikgu akan sambung tajuk ataupun subtopik yang baru iaitu 3.1.4. Oke, mengesan dan membaiki ralat dalam sidukuk dan catat alih. Oke, tajuk yang baru Okey, sebelum ni kita dah tengok kan sidukuk dan juga catat alih kan. Okey, dan sebelum ni kita dah belajar sort, search dan juga sort kan. Dari segi sidukuk dan catat alih lah. Okey. Okey, sekarang ni kita nak mencari ralat lah ataupun nak mengesan ralat. Okey. Okey, dekat sini dia kata apabila terdapat ralat semasa menulis sidukuk dan melukis catat alih tu, jadi dia akan memberi kesan lah kepada atur-cara yang dibangunkan. Okey, di mana sesuatu atur-cara yang dibangunkan tu dia tidak dapat menghasilkan output yang kita kenaki lah. Okey, jadi sebelum atur-cara diuji, sidukuk dan juga catat alih yang dah dibina tu perlu disemak terlebih dahulu supaya semua ralat dapat dikesan dan dibaiki lah. Tu tujuan dia. Kena semak dulu Okey, jadi jenis-jenis teknik semakan dia ada dua, iaitu yang pertama semakan meja ataupun desk checking, dan yang kedua semakan langkah demi langkah ataupun stepping through lah. Okey, jadi kedua-dua semakan ni dia boleh digunakan untuk nak mengesan ralat. Okey, yang pertama tu mengesan dan membaiki ralat bagi penyelesaian masalah yang melibatkan search. Okey, search contoh 3.11 tu, pengesanan dan membaiki ralat dalam satu algoritma search. Ni contoh dia Di penyataan dia, Melanie diberikan satu tugasan oleh gurunya untuk membina satu aturcara. Okey, aturcara yang mencari dan memaparkan nilai 8 dalam senarai berikut. Okey. Dia nak cari 8 kan? Ni, kat sini. Jadi, okey, Raja 3.15 yang ni lah. Okey, dan 3.16 iaitu sidukuk dan catat alih lah yang dihasilkan oleh Melanie. Okey, apabila aturcara disemak, Melanie mendapati bahawa aturcara hanya menyemak nilai pertama dalam senarai dan seterusnya semakkan berulang tanpa memaparkan sebarang hasil. Dia kata dekat aturcara tu, dia cuma sistem tu dia cuma semak nilai yang pertama yang ni kan. Nilai yang pertama saja. Dan seterusnya semakkan tu dia berulang tanpa memaparkan hasil lah. Kan? Ni kita tengok dia punya dekat mana dia punya ralat dia tu. Okey? Ni sidukuk yang dah dihasilkan oleh Melanie. Okey, dia ada mula dan juga tamat kan. Dan di antara mula dan tamat tu dia punya aturcara lah. Lepas mula dia tuliskan siapkan senarai L. Senarai L yang di atas ni lah. 3, 7, 2, 9, 6, 4, 1, 5, 8, kemudian 10, 11 dan 13. Okey, itu senarai L. Kemudian dia declare ataupun dia isytihar pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dia I, N dan juga T. Di mana nilai I itu sama dengan 0. Kemudian N sama dengan 12. Okey, kemudian T ada tak?
T tak dot dekat sini Okey, kemudian dia letakkan 4i. Ni dia punya syarat lah. 4i lebih kecil daripada n. Okey, kosong ni lebih kecil daripada n. N sama dengan 12 kan? Okey. Jika, ni syarat dia, jika Li sama dengan T, papar N. Okey. Jika nilai L ni sama dengan T, dia akan papar N lah. Okey, N ni. Kemudian keluar gelung. Jika tidak, ulang langkah 6. Langkah yang ke-6 ni. Dan juga tamat jika. Yang akhir tu tamat dia punya program lah. Ni si Dokok. Okey, tak nampak ni kan? Dekat mana dia punya apa dia panggil? Ralat tu. Okey, kemudian kita lihat carta alih pula. Carta alih yang dihasilkan oleh Melanie tadi. Dia ada mula dan ada tamat. Okey. Lepas tu yang selepas mula tu dia ada apa? Setkan senarai L kan? Ni kalau bentuk segi empat tepat ni adalah apa? Input output proses. Siapa tahu? Yang mana? Muka surat ni dekat carta alih ni. Okey. Boleh nampak kan? Ya, boleh. Okey. Yang ni segi empat tepat ni simbol untuk apa? Sama. Input, proses, output. Ingat lagi tak? Proses. Lupa dah. Pandai. Okey, tahniah. Betul ya? Jadi ini adalah proses. Kalau bentuk parallelogram ni untuk apa? Input atau output. Betul. Ya, betul. Maksudnya ingatlah tu. Jadi yang ni proses dia sebab proses dia nak set ataupun dia nak declare lah. Dia declare kan senarai L tu, ni nilai-nilai L tadi dia letak dekat sini selepas mula tu. Dia mesti tally Kena ingat balik macam mana langkah-langkah nak buat pseudo code dan juga carta alih. Okey. Kemudian selepas setkan tu dia isytihar ataupun declare. Okey, bahasa yang selalu guna tu declare lah. Tapi dalam bahasa Melayu isytihar. Isytihar pun boleh ubah. Lepas tu selepas isytihar dia setkan ni I dan juga N tu. Itu juga merupakan proses. Okey. Nampak Yang ni adalah kedua-dua ni proses. Dimasukkan dalam satu kotak. Nampak? Kemudian dia ada syarat. For ni. Bila ada for dan juga jika ataupun if. Ini dia adalah syarat. Syarat ni ya ataupun tidak lah. Okey, adakah I lebih kecil daripada N? Ni syarat dia kan. Ni syarat. Bila melibatkan syarat, dia akan guna diamond Ini diamond. Okey. Adakah I lebih kecil daripada N? Jika ya, dia ada syarat lagi ni. Syarat dalam syarat dia akan apa? Dia akan baca yang ni pula. Li sama dengan jika L sama dengan Li itu sama dengan T kan? Adakah Li sama dengan T? Jika ya, dia akan papar N. Ni. Jika ya, dia akan papar N. Kemudian keluar gelung kan? Keluar. Jika ya, dia selepas papar tu, dia akan keluar gelung lah. Nampak ni? Nampak? Maksud dia keluar gelung tu, dia keluar daripada sini lah. Dia terus tamat kan? Jika tidak ni, dia akan patah balik. Dia akan
ulang balik step ni. Okey. Tu maksud dia. Tadi jika ya tu adakah I lebih kecil daripada N? Kan? Jika ya, dia akan melibatkan ni li ni. Jika tidak, dia akan terus tamat program. Okey, nampak Kemudian tamat jika dan tamat program lah. Nampak kan? Ini step-step untuk nak bina ataupun nak menulis sidukuk dan catat alih. Okey, apabila teknik langkah demi langkah dilakukan, terdapat 3 ralat yang dijumpai lah dalam sidukuk dan catat alih. Kalau kita lihat tu nampak macam tak ada ralat kan? Tak ada kesalahan kan? Okey, kita lihat dekat rajah ni. Rajah 3.17 dan 3.18. Ralat-ralat yang terdapat pada sidukuk dan catat alih yang dibina oleh Melanie dan rajah 3.19 dan 3.20 tu sidukuk yang dan juga catat alih yang dah dibaiki lah. Kita tengok dekat bawah ni. Ni dia ada ralat dekat sini. Okey, kita tengok yang sidukuk dahulu yang sebelah kiri tu dia kata input bagi nilai yang dicari iaitu T sama dengan 8. Perlu dimasukkan. Nampak tak? Sebab tadi dia declare I dengan N. Padahal dekat sini INT kan? INT. Tapi dekat sini yang dia set, dia declare tu nilai I, nilai N, kemudian nilai T tak ada. Jadi input bagi nilai yang dicari iaitu T sama dengan 8 perlu dimasukkan. Okey, supaya atau cara berhenti apabila nombor 8 dijumpai. Okey, nampak dah kan? Ni ralat yang pertama. Okey, nilai T tu tak ada. Nilai T tu nilai 8 lah. Okey, nilai yang kita nak cari tu. Kemudian ralat yang kedua. Nilai yang perlu dipaparkan ialah T. Kerana T adalah nilai carian. Bukan dia papar N kan. Kat sini dia tulis papar N. Okey, silap lah. Kemudian yang ketiga, I perlu ditambahkan apa ni? Bagaimana ni? 1 ke L supaya item seterusnya dalam senarai akan disemak sehingga item carian dijumpai. Okey. Dia sekali kita tengok yang dah dibetulkan tu. Ni baru kita nak mengesan ralat. Okey, dalam sidukuk ada 3 ralat. Okey, kemudian kita nak mengesan pada catat alih pula Catat alih. Ni dia buat panjang sikit. Okey, setkan senarai L selepas mula tu kan. Dia ambil setkan senarai L ni. Okey, kemudian yang ketiga isytihar pun boleh ubah. Okey, pun boleh ubah INT. Kemudian setkan nilai I, N dan juga T. Ni nampak. Ni dia samalah. Kalau dalam sidukut dia kesan dekat sini, dalam catat alih pun sama, dia kesan dekat sini. Okey. Dia kena letak selepas setkan N ni, dia kena setkan T lah. Okey. Yang kedua, nilai yang perlu dipaparkan ialah T. Yang ni lah. T ni. Dan juga I perlu ditambahkan L. Supaya item seterusnya akan disemak lah. Sehingga item carian dijumpai. Okey, ni baru peringkat pengesanan ralat. Okey, kita tengok yang dah dibaiki. Sidukut dan juga catat alih yang dah dibaiki.
Okey, kita tengok si rokok dahulu Okey, si rokok okey, dia ada mula, kemudian setkan senarai L, isytihar pemboleh ubah INT, setkan I sama dengan 0, setkan N sama dengan 12, masukkan satu nilai carian T. Okey. Ni dia dah tambahkan Dia dah betulkan. Lepas tu barulah masuk kepada syarat ni. For ni. For I lebih kecil daripada N. Jika L sama dengan T tadi kan. T kalau yang asal tadi I sama dengan 3. Papar tu. Sorry. Okey, papar ni papar ni dah dibaiki. Kalau yang atas tadi papar N. Tu salah lah. Jadi sepatutnya dia papar T sebab dia nak cari T. Nilai 8 tu. Lepas tu keluar gelung. Keluar gelung sama lah kan. Okey, tengok yang bawah pula. Jika tidak, kira I sama dengan ni. I tambah 1. 1 tadi bukan L lah. I tambah 1. Okey, I ni kosong tadi kan. Dia akan tambah 1. Jadi 1. Dia ulang. I sama dengan 1 kan. 1 tambah 1. Dia ulang jadi 2 kan. Maksudnya dia akan cari I ni. I yang pertama dulu. Okey, I kosong lah. Sorry, I kosong Kemudian I 1. I 2. I 3 kan. I 4. I 5. I 6. I 7. I 8 ni kan. Cara yang ke-8 lah. Dia ulang-ulang lah. Sampai nombor 8 ni, dia akan berhenti lah. Okey. Jika tidak kan. Jika ya, dia akan papar lah. Jika tidak, dia akan kira je ni. Tu maksud dia. Kemudian tamat jika. Dan tamat program. Okey, kita tengok catat alih pula Catat alih pun sama lah. Tiga perkara tadi. Yang pertama, yang ni. Carian T tu. Masukkan satu nilai carian T. Nampak ni? Dia guna simbol apa tu? Parallelogram. Untuk apa dia? Kalau masukkan untuk apa? Input ke output? Siapa tahu? Kalau ada Apa dia? Apa dia? Kalau ada perkataan masukkan. Tu input ke output? Input. Betul. Kalau ada perkataan papar? Output. Okey. Betul kena kenal pastinya tu. Okey, yang tu konsep asas untuk si dukuk dan juga catat alih lah. Okey. Pastikan sampai bila-bila kamu kuasai benda ni dahulu. Okey. Okey, yang tadi tu dia input. Masukkan satu nilai carian T. Ni. Masukkan satu nilai carian T. Lepas tu barulah dimasuk kepada syarat ni. Okey, syarat. Dia akan guna diamond. Okey, diamond ni Okey, jadi yang dah dibaiki dekat sini 1. Kemudian 2 kan. 2 dan papar T. 3 ni Okey, boleh nampak tak? Ralat yang dah dibaiki. Sebelum dan selepas Okey. Sampai muka surat 93. Okey, setakat tu ada soalan. Ada siapa tak faham? Semua boleh faham Hello? Saya boleh. Okey, Khalifah boleh. Kisha boleh? Ya, boleh. Boleh lah. Boleh faham Syakir? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Dini boleh faham? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, last Adam. Adam, okey Adam? Boleh faham?
Apa yang cikgu nak sampaikan hari ni? Tak ada. Okey, tak apa. Okey, jadi hari ni tak perlu panjang sangat Jadi cikgu nak terangkan konsep asas dahulu. Bagaimana kita nak mengesan ralat dan juga membaiki ralat lah. Okey. Untuk penyelesaian masalah yang melibatkan search. Okey, search Okey. Ni 94 ni aktiviti 3.8. Okey, ni cikgu bagi latihan lah. Okey. Sebelum kita sambung minggu hadapan. Okey. Jadi tolong jawablah dulu ke surat 94 ni. Okey, cuba jawab di dalam buku latihan ataupun di atas kertas. Okey, macam mana kita nak mengesan dan membaiki ralat. Kena kaji penyataan masalah dulu. Kemudian jawab soalan Okey. Ini si lukuk dia kan. Ni penyataan masalah yang di bawah ni dalam kotak ni adalah pseudo code yang dihasilkan oleh Dayang Arni kan. Okey. Jadi kamu kena kenal pastilah ataupun kamu kena cari ralat yang terdapat dalam pseudo code ni. Boleh tak? Gunakan teknik semakan yang sesuai lah untuk nak mengesan dan membaiki ralat tu. Okey. Tuliskan hasil carian pada kertas. Okey. Kemudian lukiskan catak alih berdasarkan sidukuk yang dah dibaiki tu. Cari ralat dulu baru buat catak alih. Okey, semua boleh tak? Seminggu ni. Boleh cikgu. Ya, cikgu. Cuba dulu Kalau ada masalah minggu hadapan boleh maklum boleh tanya cikgu InsyaAllah cikgu akan bantulah cakap mana yang termampu. Okey, jadi untuk mengesan dan membaiki ralat bagi search kita dah tamat Jadi untuk minggu hadapan kita akan sambung kepada mengesan dan membaiki ralat bagi penyelesaian masalah yang melibatkan sort pula. Okey. Okey, last ada siapa nak tanya soalan? Cikgu buka peluang sebelum kita tamatkan kelas hari ini. Ada soalan? 1. Rasanya tak ada. 2. Okey. Yang lain pun tak ada Adam tak ada. Okey. Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Jadi cikgu ucapkan terima kasihlah sebab sudi join kelas cikgu pada hari ini.